Segmen motivasi kewangan kita bawakan secara langsung di Auda Rancangan Rampai Pagi Inspirasi Pagi Auda. Dan hari ini topiknya, adakah saya bersedia untuk memiliki rumah? Itulah ya. Menarik sekali. Betul sekali. Itu yang akan kita bawakan dalam segmen motivasi kewangan ini. Jadi ada beberapa sebenarnya ni saya untuk kalau sekiranya kita ni ingin memiliki sebuah rumah, ada beberapa yang perlu kita ni nilai. Mungkin dari aspek kewangan, emosi dan juga praktikal kita. Jadi insya-Allah menerusi segmen motivasi kewangan menyentuh mengenai dengan perkara ini, kita akan tanyakan nanti bersama dengan tetamu undangan kita yang merupakan pakar kewangan. Jadi kita terus sahaja perkenalkan bersama dengan kita. Ya, bersama dengan kita Puan Afizah Osili, pakar kewangan. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Khabar baik. Sehat ya? Sehat. Tadi keadaan cuaca di luar bagaimana? Mendung. Agak mendung lah. Penting untuk kita mengetahui juga ni. Baik, kalau sehat, apa kata kalau kita teruskan saja ya dengan soalan yang pertama. Kita ingin tanyakan kepada Puan Afizah, mungkin dapat dibahaskan lebih lanjut lagi mengenai topik hari ini. Adakah saya bersedia untuk memiliki rumah? Apa pertanyaannya tu? Okay, so jadi memiliki rumah sendirian ni adalah impian setiap semua orang lah. Okay, tapi proses untuk membeli rumah ni kadang-kadangnya terasa macam payah, sama menakutkan lah. Dan di mana kan dimula, apakah persediaan yang diperlukan. Jadi sebab itu perbincangan hari ini akan sedikit menolong dalam merancang untuk membeli rumah pertama. Jadi sini actually ada 4 faktor penting bagi merancang jika kita ni benar-benar bersedia untuk memiliki rumah. Okay, salah satunya adalah lokasi tempat tersebut, keadaan rumah, keadaan pasaran dan kewangan ketani lah. Ya, itu yang perlu kita titik beratkannya. Di mana kalau sekiranya ya kita ingin beli rumah, ada beberapa faktor yang kita boleh titik beratkan. Mungkin boleh ulang sekali lagi ni Puan. Ya. Jadi yang 4 faktor itu adalah satu, lokasi tempat itu, dan keadaan rumah tersebut sama ada karang akan saya bahaskan lagi. Keadaan pasaran rumah tersebut dan dari segi kewangan ketani sendiri. Yang penting adalah kewangan lah ya. Kalau kewangan kita ni mampu cukup tapi banyak lagi lah faktor-faktor yang perlu kita ni ikuti bersama ya. Jelas sekali, bukan saja soal kewangan tapi juga tentang kesiapsiagaan mental dan perancangan jangka panjang juga untuk kita ni. Mesti kita ni benar-benar pastikan yang kita ni itu benar-benar bersedia juga. Jadi mungkin dapat dikongsikan juga ya Puan Afizah tentang faktor lokasi itu. Okay. So faktor pertama iaitu lokasi ni. Okay, sebab kan rumah ni kan, kalau kita ni membeli, especially untuk rumah persendirian, ia ni kita ni akan dapat lari 2-3 tahun berpindah ke sana kemari. Sebab itu kita ni mesti nyorang melihat-lihat tempat itu, jangan nyorang membeli pasal ni okey ni bali saja pasal murah apa. Pastikan macam ada 3 perkara lah yang dapat kita ni lihat dalam lokasi ni yang paling penting juga. Okay, salah satu adalah jarak kemudahan. Okay, ini sejauh mana perkhidmatan penting seperti kedai runcit ke, hospital, sekolah ataupun taman untuk exercise apa, dan akses mudah ke tempat-tempat ini dapat kita ni orang menjimatkan masa sekiranya selepas kita balik kerja ke apa, adakah ia dekat dengan kemudahan yang tersebut. Dan yang kedua adalah perjalanan dan pengangkutan. So pertimbangan perjalanan harian anda ke kerja ataupun sekolah. So ani rumah tu kalau kita ni orang masih survey kan, kita ni lihatlah berapa jarak jauhnya, akses mudah ke jalan utama, adakah ada highway ke apa, dan ketahui peak time tempat itu. Kalau anda tahu macam maybe ada saudara yang tinggal sana, apa boleh kita ni tanya untuk mengelakkan jam-jam sibuk. Cuba ke sana masa jam-jam sibuk selepas kerja apa untuk mengetahui sesuai ke indah, adakah aku sanggup ke indah kiranya 30 tahun, 20 tahun ditinggal around this area dengan kesesakan sibuk macam ni. Okay.
Pasal kalau perjalanannya tu jauh, boleh menjadikan tekanan mental ke tani pulang hari-hari. Jauh je tempat ku apa tu dari ku kerja ke rumah ni macam tu, ataupun yalah kita ni lihatlah di around that area, macam kalau sekolah anak tu pun jauh tempatnya daripada rumah kita ni, and then bukan lagi tu sudah jauh kan ke kerja kita ni lagi. So kita ni pastikan perjalanan kita ni tu orang selaras dengan rutin harian kita ni lah. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga pula pembangunan masa hadapan that area lah. Pasal boleh kita ni tanya sebenarnya arah orang broker hartanahannya, jika ada sebarang perancangan pembangunan around area tu, ada pusat membeli belah baru kah yang kan kena buat. Pasal sekarang ni sana sini kan, you boleh nampak strukturnya lah apa. So pasal yang ni kita ni pun macam boleh lah, ini boleh add on dari segi kemudahan kita ni nanti, tapi adakah kita ni bersedia dari segi kebisingan dan kesesakan lalu lintas yang indah dingin ni. Macam itulah. Itu yang dari segi faktor pertama, iaitu lokasi. Iya, jadi faktor lokasi juga penting sebenarnya ya dalam kita ni membuat keputusan untuk memiliki sebuah rumah ya. Kalau Nisa sendiri macam mana? Nisa macam mana? Lebih suka rumah yang jauh ataupun dekat ni macam mana? Itu sebenarnya tergantung dengan kepada kesanggupan kita ni Batoha, dan yang penting apa yang dekat dengan kawasan kita itu, seperti sekolah yang Puan Hafizah Osili katakan tadi, sekolah, stesen minyak, hospital ataupun pusat-pusat kesihatan. Yang penting apabila kita memilih tempat tinggal tu, pilihlah tempat yang memudahkan urusan kita ni. Kerana kos-kos pun, kos-kos seperti kos pengangkutan pun dapat diambil kira juga. Kalau orang jauh, harga rumah murah mungkin. Tapi kos pengangkutan mahal lah. Macam sebulan also on the cost lah juga. Betul sekali ya. Jadi kalau tadi kita dibicara mengenai dengan faktor lokasi dan seterusnya, Puan Hafizah mungkin boleh kongsikan juga ni dari faktor keadaan rumah. Macam mana? Silakan. So keadaan rumah adalah penting juga untuk kita ni mengetahui ya. Yang ini ada salah satunya yang perlu kita ni tahu, umur rumah tersebut. Okey. Jika kita ni mewarisi rumah dari ibu bapa, kita ni mesti tahulah berapa umur rumah tu. Kalau yang tua, mungkin masa akan datang masalah tersembunyi seperti pipe bocor, elektrik mesti kita ni update ni orang, ia punya wiring apa, ataupun bumbung yang bocor pasal umurnya pun sudah tua. Betul. Okay? Sama rumah, kadang-kadang kalau kita ni melihat macam mana tu, rumah sedia ada, sudah kita ni mesti juga kita ni tanya berapa lama sudah rumah ni kena bina. Pasal anda tahu sama ada 2 tahun, 3 tahun kah, ketanian tu lah, tanya lebih bisa lah. Pasal biasanya Indah ada yang belum buat lagi apa, tu okey lah, macam dari masih lagi dalam proses apa, kira memang confirm baru, and then ia mungkin mempunyai ciri moden yang ketani suka, tapi selalunya ini datang dengan tanda harga yang mahal lah. Betul sekali. Yang kedua, integriti struktur rumah tersebut lah. Pasal ni also paling pentingnya orang macam kalau kita ni buat rumah, paling important apa? Orang foundation. Okay? So pemeriksaan rumah ni macam mesti dah kita ni lihat dari segi materialnya apa yang dipakai apa. Kalau boleh lihatlah dinding-dinding atau memastikan ada keretakan ke apa. Kalau especially kalau rumah tu sedia ada punya, kita ni boleh lihat, jangan macam sekali imbas saja, lihat benar-benar, pastikan tempat-tempat apa tu. Pasal rumah ni seperti yang saya katakan, kita ni tinggal lama, kita ni nemu kos-kos yang kalau foundation ni dah kuatkan, kita ni kosnya lebih banyak daripada merenovasi lah. Okay. Okay. Yang ketiga, keperluan penyelenggaraan. So ni cari tanda-tanda haus kah, lusuh kah, seperti catnya tu mengelupas, lantai usang ataupun pelatan lama. Pasal ni kita ni pun macam lihat, okay, rumah ni kalau ya basar ni macam ni.
kosnya dari segi pembersihan satu, dia punya bumbung ini berapa sudah. Kalau ketanikan nano lagi, nyorang mungkin kalau sekiranya yang ada garden, nyorang. So macam mana lagi penyelenggaraannya tu. So kos-kos yang damit-damit macam mana ni boleh ketani nyorang survey apa, dan kiranya kalau rumah tu macam semi detached ke apa, ketani ada saudara yang mungkin berapa dalam keluarga, boleh ketani tahu berapa bil kita setiap bulan. So dari sini ketani pun sedikit sebanyak ketahui berapa banyak kosnya untuk memaintain kondisi keadaan rumah tersebutlah. Betul sekali. Dengan kita mengetahui keadaan fizikal rumah tersebut, dapat juga kita ni bersedia lebih awal dengan puan tadi kos-kos tambahan seperti membaik pulih ataupun menambah baik sesuailah dengan bajet yang kita diperuntukkan sudah tu. Baik, soalan seterusnya ditanyakan lagi tentang pasaran ni. Bagaimana pula dengan itu, puan? Okey, yang ni keadaan pasaran pula, arah rumah tu boleh membuat banyaknya orang big impact lah. Pasal macam kalau sekiranya nyorang area ni prime area di mana banyak amenities apa, paling sanang ketanikan akses apa tu, memang semestinya ia mahal. Kalau bajet ketani sekian, ketani pun mesti jual lah ikut ketani punya karang kewangan sama ada boleh ketani kainda harga nilai harta tanah di kawasan ni karang macam kalau sekiranya rumah ni memang dalam hati niatkan membagi ke arah anak-anak seterusnya, ketani mesti pastikanlah ia punya value ataupun macam orang not too bad. Pasal mana tahu ketani ada 2 anak tapi ada 1 tanah. Kalau diorang kan jual ke apa, at least area tu pun macam orang harga pasarannya diinginilah tempatnya. Dan yang kedua adalah kadar faedah dari segi pinjaman. Okay? So yang ni secara tidak langsung mempengaruhi bayaran bulanan ketani dan jumlah faedah yang akan dibayar sepanjang tempoh pinjaman lah. So perubahan kecil saja macam sekiranya ada sedikit macam dapat dikurangkan kadar faedah tu boleh memberi kesan daripada kos pinjaman ini lah. Pasal dia memang jangka masa yang panjang kan. Jadi ketahui yang ini berapa kadar faedah yang diberi dari pihak perbankan kerana ia lain-lain ni untuk setiap orang. Bukan semua orang sama. Soalnya ia ikut orang years of service, betul puan. Misalnya yang beli rumah pada umurnya 25 tahun. Artinya peminjamannya 30 tahun lah tu. Sekiranya lah sahaja. Jadi memang berlainan dari seorang dengan orang yang lain. Kita akan tanyakan lagi soalan selepas soalan yang lain. Tetapi sebelum itu kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini. Rampai Pagi, inspirasi pagi Auda. Rampai Pagi, inspirasi pagi Auda. Auda kembali menerusi Rampai Pagi. Masih lagi kita dalam segmen motivasi kewangan dan kita telah mendengarkannya penerangan dari keadaan pasaran, lokasi dan juga keadaan rumah. Dan seterusnya, ini penting rasanya untuk kita ketahui bersama ni, iaitu kalau tidak ada cukup duit, payah juga kita nikah membeli rumah. Jadi mungkin boleh kongsikan faktor dari segi kewangan ni puan. Ini lagi besar. Banyak kan dibincangkan yang ini. Jadinya dari segi kewangan, ia ada 4. So salah satunya, ini yang paling penting, kemampuan diri.
Jadi jangan hanya melihat harga jualan lah, macam kadang-kadang macam murah je apa, macam mungkinlah 50% daripada gaji ketani apa. Ketani mesti pertimbangkan dahulu kesihatan kewangan ketani secara keseluruhan. Okey, lakukan simulasi lah. Ni yang paling selalu saya suka memberitahu orang ramai. Simulasi pembayaran pinjaman bulanan ke akaun simpanan yang lain. Jadi ya macam orang exam tapi untuk pinjaman. So selama 6 bulan lah. Sekiranya ketani ke arah tempat perbankan bertanya, berapa kalau harga rumah ni macam mana, berapa yang perlu aku bayar. So mungkin diorang sabut dalam 1,500 kali ni dalam sebulan. Jadi setiap bulan, since ketani tahu tu, ketani simpan 1,500, simpan ke tepi ni orang untuk 6 bulan. Okay? Kalau sekiranya within 6 bulan ni ketani terpakai pasal emergency, bermaknanya ketani indah ready. Pasal yang ni kan, kalau ketani ada sudah sekiranya yang the real pinjaman ni ada, ketani dah dapat diambil bulan ni aku dapat men-save apa, ataupun aku cucuk ambil sikit saya dah dapat. Pasal itu kira bana-bana pembayaran. So dari sana ketani dapat orang melihat sendiri, okey, aku rasa aku belum ready lagi. Jadi boleh restart lagi semula. So restart sampai rasa ready lah. Pasal orang Ania, pembayaran Ania, ia lebih kurang 25 tahun ataupun ke atas lah. Kalau macam pembayaran kereta apa sudah 5 tahun, 7 tahun terasa lama. Apatah lagi yang 20 ke 25 tahun ni. Okay? Semestinya perbelanjaan ketani ini akan terjejas. Pasal sekiranya ketani tahu sudah, ketani implement lah simulasi ini. Banyak kan potong dari segi macam perbelanjaan ni lah, mesti dikurangkan, atulah inilah. So perbelanjaan terjejas ni mesti ketani tahu macam mana akan menyelesaikannya kalau sekiranya ketani memang sudah ada orang pinjaman nanti. So yang kedua kan sesudah ketani buat simulasi itu, kiranya ketani ada lump sum of money lah tu. Jadi ini boleh ketani buat untuk down payment ataupun pembayaran pendahuluan. Pasal yang ni memang kadang-kadang they will ask untuk ada jumlah yang awal muka yang dapat ketani bayar awal. Okay? Semakin besar pembayaran pendahuluan ketani ini, semakin kecil juga pinjaman ketani ke arah perbankan dan membuat ketani punya pembayaran bulanan itu lebih rendah. Dan kurang faedah lah yang perlu dibayar di sepanjang tempoh pinjaman ni. So kalau dari tu dari ketani tahu sudah kemampuan, it affects ketani punya down payment. Pasal sudah ketani ada save, ketani ada down payment punya saving sudah orang. Kali yang ketiga, ada lagi ada cost lah, cost penutupan or closing cost. So ini adalah yuran atau perbelanjaan yang berkait dengan tanah ni ataupun rumah tersebut lah dan pemindahan tanah tu. Okay, ia boleh termasuk dari segi yuran penilaian, yuran guaman, insurans hak milik dan banyak lagi. Okay, so biasanya antara 2 ke 5% daripada jumlah pinjaman ketani dan ketani mesti sudah awal menyediakan simpanan ani. Ia berbeza ni dengan yang down payment tadi so kalau ketani kan menyimpan ni pun, so kirakan ketani mesti menyimpan lebih banyak daripada yang di initially ketani rasa ketani perlulah. So yang ketiga, last kali yang keempat adalah kos berterusan. So yang ini adalah kos di luar daripada bayaran gadai
tanah tadi, ini termasuk cukai tanah atau insurans hak milik. So ini memang ongoing cost yang ketani memang perlu ada setiap tahun apa. Okay. Bil utilitinya seperti yang saya sebut tadi, potensi macam kira perbelanjaannya dari segi penyelenggaraan, perbaikan ataupun renovasi kemudiannya. Sebabnya memang kalau ketani pindah rumah ni, walaupun dia sedia ada kah baru kah apa, memang ketani mau membuat dia macam ada personal touch sikit. So ketani memang memerlukan duit untuk mungkin menganu kabinet kah, apa tu. Yes, orang mungkin boleh buat slow-slow tu. Tapi sebabkan pinjaman ketani ini sudah tinggi, orang kadang-kadang kan membuat semua tu pun macam ini diperlukan untuk sekarang, macam kabinet untuk menyimpan barang atau sekarang. Macam kalau Indah di mana kan dia menyimpan apa untuk temporary solution ataupun kadang-kadang ketani boleh macam ditakuti membazir duit ketani, sudah ketani yang memerlukan macam ketani pakai 3 bulan saja untuk tu. Jadi itu salah satu kos-kos yang ongoing perlu ketani fikirkan. And then ia boleh memakan ketani punya simpanan lah. And then bukan itu saja, kadang-kadang rumah yang baru-baru apa ataupun yang ketani mesti beli aircon, kan necessity. Aircon ataupun macam peralatan sofa, peti sejuk apa. Benda-benda ni memang dia tahan lama 10 ke 15 tahun, tapi kosnya mahal. Betul. Pasal ketani mau benda yang kira benda yang boleh tahan lama lah. Faham sekali, dan itulah antara yang telah dijelaskan tadi faktor kewangannya. Dan Puan Hafizah, dengan sikit masa yang kita ada lagi, mungkin dapat dikongsikan beberapa tips ataupun kata-kata akhir untuk penonton kita. Kata-kata akhir adalah untuk ada 3 sebenarnya. Okay. So yang memang saya sarankan membuat simulasi pinjaman pembayaran ini, atau yang paling penting untuk ketani mengetahui dari segi kemampuan ketani sendiri. Periksa budget AUDA dari segi perbelanjaan bulanan apa pasal benda ni yang akan terjejas kalau ketani buat simulasi ya. Dan yang ketiga, memastikan mempunyai simpanan yang mencukupi untuk menampung kos-kos rumah yang berterusan ini. Itulah. Jadi itulah antara tips yang pentingnya untuk kita ni dapat menilai diri kita, adakah kita mampu ataupun tidak. Betul. Itu dengan kita ni membuat simulasi pinjaman pembayaran, periksa bajet kita ni, dan juga memastikan mempunyai simpanan yang mencukupi untuk menampung kos rumah yang berterusan. Itulah antara kesimpulan yang telah dibawakan oleh Puan Hafizah tadi. Memiliki rumah memang memerlukan perancangan yang teliti, dengan kesabaran dan keputusan yang bijak. Jadi mungkin dapat kita kongsikan sekali lagi antara faktor-faktornya utama apabila kita ingin memilih yang pertama adalah lokasi, kedua adalah keadaan rumah, ketiga keadaan pasaran, dan yang keempat adalah kewangan. Jadi ini antara faktor-faktor yang penting untuk kita nilai. Kalau lokasi adalah dari segi adakah dekat ataupun hampir dengan dengan sekolah, kemudahan yang ada. Betul sekali. Dan bila kita mendengar itu janganlah kita merasa macam orang khawatir ataupun orang ingaunya. Ia akan beli rumah tapi tidak jadi terus mendengar. Kita nilai balik kemampuan kita macam mana. Ia bukan untuk menakutkan tapi untuk kita sama-sama memperingati juga demi kemudahan masa hadapan juga. Lepas sekali. Jadi ni Puan mungkin ada kata-kata kepada mereka yang ingin membeli rumah. Mungkin adalah secara ringkasnya. Secara ringkasnya bagi yang ingin memiliki rumah ni lah, kalau boleh periksa kalau anda tahu macam anda tahu di mana kan panduan garis panduan apa, boleh mendekati pakar kewangan yang memang kena accredit dari BDCB lah. Dari sana macam sedikit sebanyak boleh menolong. Tapi kalau kan orang DIY sendiri atau memang memerlukan banyak orang research lah untuk diri sendiri. Sedikit sebanyak mereka dapat memberikan orang
tentang sokongan ataupun nasihat yang bertauliah kerana tapi yang penting kita transparansi lah bersama dengan mereka. Ya, alhamdulillah ya. Walaupun terima kasih diucapkan kepada Puan Afiza Osili, pakar kewangan kita yang telah pun menerangkan ya mengenai dengan adakah saya bersedia untuk memiliki rumah. Jadi Auda, selepas mendengarkan ini ya, mudah-mudahan kita ini akan dapat menilai diri kita sekiranya kita ingin memiliki rumah, ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai panduan sebelum kita memiliki rumah ya. Terima kasih Puan. Sama-sama.